Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هانيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia sehinggalah perkataan beliau hadis yang ke-309 tajuknya mengenai tangisan Rasulullah. Rasulullah ni dalam hidup dia tu dia menangis. Nabi ni orang lelaki, maka orang lelaki ni dia tidak akan menangis kerana benda-benda yang remeh. Ni tabiat orang jatuh. Orang jatuh tidak akan menangis dengan benda-benda yang remeh-temeh, dia tak menangis. Maka Rasulullah ni menangis kalau benda itu berkaitan dengan benda besar, seperti benda akhirat ataupun benda gapo-gapo. Berarti hati seorang lelaki ni kena teguh. Tak sama dengan perempuan. Perempuan menangis, duk sebentar menangis. Tabiat dia dah. Tetapi lelaki, kenapa dia menangis? Bukan sebab dia banyak menangis, tetapi kenapa dia menangis. Kalau banyak menangis, kenapa dia menangis? Kalau menangis kerana dunia, menangis kerana benda-benda itu, tidak ada faedah, maka hati tak kuatlah mana. Maka Nabi tunjuk tempat-tempat yang boleh kita menangis dan tidak jadi masalah. Dan tidak menjadi masalah dan tidak melanggar syarak. Hadis yang ke-309. An Abdullah ibn Amru qala in kasafati syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka. Summa raka'a falam yakad yarfa' ra'sah. Summa rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda. Summa ya sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Summa rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda. Summa sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Faja'ala yanfukhu wa yabki wa yaqulu rabbi alam ta'idni an la tu'azibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni an la tu'azibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Falamma shalla rak'ataini injalati syamsu faqama fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa iza inkasafa fafza'u ila zikrillahi ta'ala. Daripada Abdullah ibnu Amru. Bukan Abdullah ibnu Umar ni, Abdullah ibnu Amru. Kalau Abdullah ibnu Umar, perkataan Umar dia tidak ada waw. Tujuan apa? Kerana takut bertukar dengan Sayyidina Umar.
Umar yang Sayyidina Umar hanya ain mim ra. Kalau Amru tambah waw, maka itu bukan Sayyidina Umar. Maka berkata Abdullah ibnu Amru, katanya dia, in kasafatis syamsu, gerhanalah matahari satu hari pada zaman Nabi SAW. Berarti pada zaman Rasulullah pernah berlaku gerhana matahari. Gerhana matahari ini, matahari itu dilindungi oleh bulan. Berarti di antara bumi dengan matahari itu ada bulan. Maka cahaya matahari terlindung oleh cahaya bulan. Itulah menurut astronominya, ilmu kajiannya, kata bintang bulan berada di antara bumi dengan matahari. Maka matahari tidak dapat dilihat dengan penuh. Ada gerhana cincin. Kalau berada di tengah-tengah, maka kita nampak seperti matahari itu seperti cincin, kerana di tengah-tengahnya adalah bulan gelap. Apabila gerhana matahari, maka Rasulullah pun menunaikan sembahyang, bangun mula menunaikan sembahyang, panggil orang ramai-ramai, maka Rasulullah sembahyang gerhana. Sunat sembahyang gerhana matahari ni Nabi nak ajar lagu mana apabila gerhana matahari, apa dia kita kena buat. Kerana apa? Kerana gerhana matahari ini merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala. Berarti sehebat-hebat matahari pun dia boleh merasa kurang. Allah Ta'ala boleh kurang ke kuasa dia, boleh kurang ke warna dia, boleh kurang ke cahaya dia. Sebesar-sebesar sehebat-hebat matahari pun Tuhan boleh hilang ke warna dia, ke cahaya dia. Maka kita yang kecil ni pun lebih mudah bagi Allah Ta'ala nak menghancurkan kita. Ni nak kata Tuhan nak royak, mu jangan tunjuk debat dengan hamba. Jangan tunjuk lawan dengan Allah Ta'ala. Setara matahari pun saya boleh hilang ke cahaya dia, kamu lebih-lebih lagi lah. Maka Rasulullah pun sembahyang. Semaya Rasulullah semaya sehingga hampir-hampir Rasulullah semaya kia dia tu hampir tak si rokok. Sahabat kata, ya Allah, lamanya Rasulullah kia. Rasa Rasulullah tak si rokok. Barulah Rasulullah rokok. Apabila Rasulullah rokok, maka hampir-hampir sahabat kata tak si bangun ke Rasulullah. Nak kata lama sangat Rasulullah rokok, sehingga sahabat kata Rasulullah hampir-hampir tak si rokok, tak si kia dah. Duk rokok lagu tu tak si bakar kepala. Maka Rasulullah pun iktidah, Rasulullah sujud, hampir-hampir Rasulullah tak si akak kepala. Sahabat kata lamanya Rasulullah sujud, sehingga sahabat-sahabat menganggap Rasulullah tak si bangun dah daripada sujud. Kemudian Rasulullah akak kepala, Rasulullah pun hampir-hampir tak si sujud pula, duduk antara dua sujud. Kemudian Rasulullah sujud dan hampir-hampir sahabat kata Rasulullah tak si akak kepala, berarti lamanya sembahyang gerhana matahari ni. Kerana sembahyang gerhana matahari ni dia ada beberapa kaifiat. Lepas ni kita sebut. Maka Rasulullah pun mula yanfukh. Nampak yanfukh ni mengeluarkan suara ke mulut. Nampak gitu. Waya beki dan Rasulullah mula menangis. Berarti Rasulullah menangis sehingga mengeluarkan suara lah. Sehingga sehingga keluar suara daripada mulut. Maknanya menangis sehingga keluar suara daripada mulut. Rasulullah kata, wahai Tuhanku, tidakkah kamu telah berjanji dengan aku, kamu tidak akan mengazab mereka, yakni kaumku, sedangkan aku berada di sisi mereka. Dalam ayat ni sebut, dalam hadis ni kata fihim, bukan bainahum. Kita kata sebut bainahum. Wa ana fihim, sedangkan aku berada pada mereka. Iaitu ayat kata ketika aku berada di antara mereka. Berarti hadis ni nak ayat selagi mana kita dalam hati kita, dalam diri kita itu ada Nabi, ada teringatan kepada Nabi, insya-Allah Allah Ta'ala tak akan turun azab. Kalulah maksud dia Allah Ta'ala tak akan azab umat Nabi Muhammad selagi mana Nabi Muhammad ada di antara mereka. Bainahum berarti Nabi Muhammad ada di antara mereka. Tu bahasa Arab. Kalau fihim, di dalam hati mereka. Selagi mana Nabi Muhammad ada, aku berada di dalam hati mereka,
hayyun fi qulubina, Rasulullah hidup di dalam hati kita, insya-Allah Allah Taala tak akan turun azab. Tu dia. Dua. Pertama, benda yang boleh menahan azab Allah, pertama adalah diri Nabi sendiri. Nabi sendiri ada, maka Allah Taala janji dah, aku tidak akan turun ke azab wa anta fihim. Ayat Quran kata nah, sedangkan kamu berada di dalam diri mereka. Fihim sini ulama kata bukan bainahum. Bainahum maknanya hidup di antara mereka. Tapi kalau fihim, kamu ya Muhammad berada di hati-hati sahabat, hati-hati umat. So, benda yang menyebabkan terhalang azab Allah. Keduanya, Nabi kata, wahai Tuhanku, tidakkah kamu telah berjanji denganku, kamu tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Wa nahnu nastaghfiruka, dan kami meminta istighfar dengan kamu. Kedua benda yang menghalang azab Allah adalah istighfar. Pertama, benda yang boleh halang azab Allah Ta'ala tak akan turun azab. Jangan bimbang, iaitu Nabi Muhammad ada dengan kita. Kedua, Nabi Muhammad berada. Kalau Nabi Muhammad tak ada dah, Nabi Muhammad berada di dalam hati-hati kita, masih mengingati sunnah-sunnah Nabi, masih mengamalkan Nabi, masih mengingati Nabi, masih berbicara, berbual, berkecek mengenai kehebatan Nabi di dalam hati kita. Keduanya benda yang boleh menghalang azab adalah istighfar kita. Minta istighfar. Sentiasa minta maaf dengan Allah. Kesilapan itu ada, tetapi selagi mana istighfar itu ada, maka azab Allah Ta'ala terhalang. Maka dua benda Rasulullah kata, ni Tuhan janji dengan dia. Pertama, selagi mana saya ada bersama kamu. Kedua, selagi mana kamu beristighfar. Maka lah ni dua saja. Nabi Muhammad hidup tidak ada dengan kita, tetapi Nabi Muhammad berada hidup di dalam hati-hati kita. So, kedua, kita masih ada senjatanya, iaitu istighfar kepada Allah. Itu adalah benda yang menghalang azab Allah. Apabila Nabi sembahyang 2 rakaat, maka matahari pun menjadi cerah semula. Maka Rasulullah berdiri memuji Allah, sebut alhamdulillah. Kemudian Rasulullah berkhutbah lah. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran Allah daripada tanda-tanda. Banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan, kalau dia gerhana, ia merupakan alamat petanda akan kebesaran Allah. Matahari boleh dihilangkan cahaya dia, bulan boleh dihilangkan cahaya dia. Begitulah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tidaklah ia gerhana kerana mati seseorang dan hidupnya seseorang. Nabi kata, gerhana matahari ini bukan kerana kematian seseorang dan kerana hidup seseorang. Kerana sahabat pada masa itu kata matahari ini gerhana kerana kematian anak Rasulullah, iaitu Sayyidina Ibrahim. Anak Rasulullah dengan hamba dia Maryah Al-Qibtiyah. Rasulullah dapat seorang anak dan dengan hamba dia. Rasulullah tak menikah dengan hamba dia, kerana hukumnya hamba ni boleh disetubuh. Maka bila setubuh, boleh anak nama Ibrahim, meninggal kecil. Maka apabila meninggal, matahari menjadi gerhana. Maka sahabat berkata, oh, matahari ni gerhana kerana bersedih dengan kematian Ibrahim. Ucapan-ucapan kepercayaan. Maka Rasulullah nak hilangkan kepercayaan itu. Gerhana tu bab lain, kematian tu bab lain. Kata Rasulullah, dia tidak jadi gerhana kerana hidupnya seseorang, bukan kerana matinya seseorang. Apabila gerhana lah matahari ataupun bulan, maka hendaklah kamu bersegera untuk zikrillah, ingat Allah, iaitu dengan cara sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana ini ada beberapa kaifiat dan cara. Sembahyang gerhana matahari, kaifiat yang paling afdal iaitu kita sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat pun berbeza dengan dengan sembahyang yang biasa. Sembahyang gerhana ini 2 kali rakaat, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Berbeza dengan sembahyang biasa. Bererti lagu mana cara dia? Okey, cara dia saja ke sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah,
Kita baca surah yang panjang-panjang, baca surah Al-Baqarah kau gapo. Sebab Nabi baca sembahyang ni Rasulullah qiyam saat ni panjang sangat sehingga sahabat kata Rasulullah tak sih nak rokok. Lepas pada baca tu Rasulullah kita pun rokok. Rokok kita baca tasbih berapa kali? 80 kali. 80 kali. Ada riwayat kata 80 kali. Berarti lama sangat tasbih kita. 80 kali. Nah, kita pun akad takbir sami Allahu liman hamidah, i'tidal, tangan letak semula di sini, baca Fatihah semula. Baca Fatihah dan baca surah. Baca surah apa? Baca surah Ali Imran pula, baca An-Nisa, baca Maidah. Nah, baca setiap rakaat tu baca surah panjang-panjang. Lepas tu kita rokok, baca tasbih pula 70 kali ke ataupun 60 kali ke. Lepas tu akad sami Allah liman hamidah, lepas tu sujudlah pula. Sujud pula lama juga, 80 kali juga. Tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lepas tu duduk sami Allah bifili, lepas tu sujud pula lama pula. Lepas pada sembahyang naik baca khutbah. Baca khutbah macam khutbah Jumaat. Sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau sembahyang raya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Khutbah yang pertama 7 kali, khutbah yang kedua ni astaghfirullah. Lagu tu. Lepas tu cara yang kedua sembahyangnya. Okey, sembahyang macam tu juga tetapi baca surah yang pendek-pendek. Baca khutbah juga, baca khutbah juga. Dua cara juga. Ketiga caranya, tak payah baca khutbah, sembahyang saja. Keempatnya, sembahyang biasa, tak payah baca, tak payah rokok 2 kali, mayai macam sembahyang sunat biasa. 4 kaifiat sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Gerhana matahari slow, gerhana matahari bulan derah. An Ibni Abbas qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi tamut fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman faqala ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmah innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Daripada Abdullah ibnu Abbas berkata ia Rasulullah satu kali mengambil anak dia. Ada riwayat kata anak perempuan dia, hamba tak ingat dah dalam syarah dia. Lah ni kitab syarah pun hamba tak bawa, tak ada nak baca. Syarah ni siapa dia hok meninggal. Sini anak perempuan Rasulullah. Sama ada anak perempuan Rasulullah betul ataupun cucu Rasulullah. Ataupun cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah ataupun anak perempuan Rasulullah itu meninggal tengah nazak. Meninggal lah. Maka Rasulullah pun tak di hadapan dia. Rasulullah tak di hadapan dia. Maka meninggallah ia di hadapan Rasulullah. Maka apabila meninggal anak ataupun cucu Rasulullah saat ni, maka menangis. Berjeriklah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba ayah dia. Hamba ayah Rasulullah yang Rasulullah terima pusaka daripada ayah dia. Dialah yang cara kepada Rasulullah Ummu Aiman ni dah. Maka jadi ayah mu'akad dia lah. Ummu Aiman ini ibu akad dia Rasulullah bebaskan dia. Maka apabila menangis Ummu Aiman kerana sedih tengok peristiwa itu Rasulullah kematian anak dia, maka Rasulullah kata, "Ya Ummu Aiman, mu menangis depan Rasulullah." Maka katanya Ummu Aiman, tidakkah aku pernah melihat kamu pernah menangis juga ketika kematian? Maka Rasulullah kata, Ummu Aiman kata, saya menangis ni kerana saya pernah tengok kamu juga menangis ketika kematian. Maka Rasulullah kata, aku bukan menangis saja-saja. Aku menangis itu, keluar air mata itu sebagai rahmah.
tanda kasih sayang. Apa maksud keluar air mata? Bererti seseorang lelaki kalau anak dia meninggal ataupun orang yang ia sayang meninggal, dia mengeluarkan air mata, itu tidak menjadi apa-apa. Bahkan itu menunjukkan hati dia lembut, hati dia ada perasaan rahmat, kasih sayang. Bukan kata lelaki yang hebat apabila kematian siapa-siapa dia buat keras, tak menangis, tak gapo dia. Maka Rasulullah pun menangis mengeluarkan air mata, bukan menangis tak khabar apa semua macam pasir ke apa dak lah. Nabi kata sesungguhnya orang mukmin dengan setiap benda itu kebaikan dan pada setiap hal itu dapat kebaikan. Rasulullah katanya Nabi, orang mukmin itu mendapat kebaikan pada setiap keadaan. Maknanya bagaimana? Ketika dapat nikmat pun dia memuji Allah, ketika berlaku bala pun dia sabar. Kedua-dua keadaan ini dapat pahala. Orang mukmin itu pandai dia. Ketika senang macam mana dia nak dapat pahala, dia bersyukur, terima kasih kepada Allah kerana beri dia nikmat, boleh puasa, boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, boleh apa saja yang ia ingin di atas muka dunia ni. Maka kalau dia ditahan daripada nikmat, dia diambil nikmat dia ke apa dia, maka dia bersabar. Maka orang mukmin ini dapat kebaikan pada semua keadaan. Sesungguhnya nyawa dicabut di hadapan dia sedangkan dia memuji Allah Ta'ala. Berarti seorang mukmin apabila kematian siapa-siapa dia tidak pernah mengeluh dengan qada Allah, tak pernah tidak redha dengan ketentuan Allah. Tetapi dia royak dah kata, tidak kita kata, Allah Nabi Muhammad kata, kita menangis dan kita tidak mengucapkan apa-apa yang bercanggah dengan keinginan Allah. Tidak kita sebut kata matilah saya, kalau dia mati siapa dia lah nak pelihara saya. Seolah-olah ni Tuhan ni tak ada. Jangan kecek lagu tu lah. Hukum dia boleh membawa kepada haram kerana boleh membawa kepada tidak redha dengan ketentuan Allah. An Aisyah, daripada Sayyidina Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'um wa huwa mayyitun wa huwa yabki au qala ainahu tuhraqan. Daripada Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman ibnu Maz'um. Ni adik-beradik susu dia, adik-beradik susu Rasulullah. Sedangkan dia sudah meninggal. Dia meninggal dalam satu perang. Hamba tak ingat dah perang apa, adik-beradik susu Rasulullah. Nama Utsman ibnu Maz'um, adik-beradik susu Rasulullah meninggal. Maka dia sedihlah. Rasulullah ya beki, Rasulullah menangis. Bahkan apabila Rasulullah mencium pipi Sayyidina Utsman ibnu Maz'um, titik air mata Rasulullah di atas pipi Sayyidina Utsman ibnu Maz'um. Ada riwayat kata kedua mata Rasulullah menangis titik air mata, berlinang air mata. Maka ulama ambil hukum di daripada hadis ini, sunat kita kalau siapa dia yang soleh, tutuk guru, orang alim, orang arif billah, kekasih Tuhan mati, sunat kita pergi ziarah dan sunat kita cium dahi ataupun cium pipi. Moleknya cium dahi lah, cium dahi. Manakala bagi lelaki, bagi orang alim sunat, bukan kaum keluarga dia ataupun keluarga dia sunat cium dahi. Manakala bagi orang biasa sahaja, sunat ahli keluarga dia sahaja. Misalnya ayah dia meninggal, ahli keluarga sunatlah cium pipi ataupun cium dahi. Sunat kerana Rasulullah cium Sayyidina Utsman ibnu Maz'um, adik-beradik susu Rasulullah. Sehingga air mata bertitik atas pipi. Ada orang kata jangan beri air mata tu bertitik atas pipi kerana mayat tu akan diazab, tak kena azab gapo titik air mata tak ada masalah gapo Jadi Rasulullah menangis. Lepas pada di tanah Sayyidina Utsman ibnu Maz'um, Rasulullah angkat satu batu besar. Letak atas tu tanda. Rasulullah kata saya tanda kubur adik-beradik susu saya ni Utsman ibnu Maz'um, mudah-mudahan kaum keluarga dia kalau nak mari tanah boleh tanah sekitar dia. Maka ulama kata sunat kita tanda kubur orang-orang soleh, orang-orang yang disunatkan ziarah. Sunat ziarah kubur ni hatta orang yang bukan soleh. Kalau keluarga kita ni, ayah kita orang biasa pun sunat kita ziarah. Sunat kita ziarah. Kalau orang soleh, lebih-lebih lagi lah disunatkan ziarah. Rasulullah
wi tanda kubur Utsman ibnu Maz'um supaya Rasulullah kata kaum keluarga dia boleh ditanah di sini sekitar tu. Maka boleh kita tanda dah. An Anas bin Malik qala syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun ala qabri faraitu ainaihi tadma'an faqala afikum rajulun lam yuqazi fil lailah qala Abu Talhah ana qala anzil fanazala fi qabriha. Daripada Anas bin Malik khadai Rasulullah berkata ia kami pernah menyaksikan hari kematian anak perempuan Rasulullah. Hari kematian anak perempuan Rasulullah. Tak silap hamba siapa dia? Ruqayyah. Ruqayyah. Sebab Sayyidina Utsman ni dia berkahwin dengan dua orang. Dua orang anak Rasulullah yang pernah berkahwin dengan anak Abu Jahal. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah isteri yang pertama, Ummu Kulsum isteri kedua. Ruqayyah ni sakit ketika Rasulullah keluar berperang. Perang Badar atau perang Uhud hamba tak ingat dah Pergi keluar perang, Sayyidina Utsman duduk rumah. Katanya Rasulullah, cara isterimu tengah sakit. Maka Rasulullah pergi perang, Rasulullah kelik meninggal dah anak dia. Maka apabila lagu tu meninggal anak Rasulullah wisah juga perang kepada Sayyidina Utsman kerana Sayyidina Utsman seolah-olah pergi perang juga sebab dia tak lagi kerana nak uruskan isteri dia tengah nazak sakit. Maka apabila lagu tu Rasulullah duduk di sisi kubur, maka boleh kita duduk di bira-bira kubur, boleh jangan duduk atas kubur. Larangnya duduk atas kubur, maksud duduk sini duduk qada hajat. Itu haram duduk qada hajat. Maka hadis kau duduk situ maknanya duduk untuk qada hajat. Jadi duduk di bira-bira kubur tak apa, tak ada masalah apa. Maka sahabat katanya Sayyidina Anas bin Malik, aku tengok air mata Rasulullah menangis. Maka dia tengok sempat pengurusan dah jenazah anak dia nak pergi tanah dah. Maka Rasulullah tengok, Rasulullah kata ada kodok lelaki yang tidak tidur dengan isteri dia. Nama ya qazif ini tidak buat hubungan dengan perempuan malas-malas. Maka Rasulullah ni sindir sebenar. Rasulullah sindir kepada Sayyidina Utsman. Sindir lagu mana? Sayyidina Utsman ni malam kematian isteri dia ni dia sempat tidur dengan hamba dia. Tak salah tidur dengan hamba dia ni. Maka Rasulullah kata, isterimu meninggal sempat lagi kamu tidur dengan hambamu. Maka Rasulullah sindir kepada Sayyidina Utsman. Maka siapa dia yang tidur dengan isteri pada semalam, jangan dia turun dalam kubur anak hamba. Rasulullah ayat lagu tu, seolah-olah lagu tu. Maka dia nak tuju kepada Sayyidina Utsman, takut Sayyidina Utsman terasa ke apa dia. Maka Rasulullah ayat umum, siapa dia yang tidur pada semalam dengan isteri dia, maka jangan dia turun dalam kubur isteri. Maka Rasulullah kata siapa dia tak tidur dengan isteri semalam. Maka Abu Talhah angkat tangan, saya ya Rasulullah semalam saya tak tidur. Maka Rasulullah kata turun. Maka dialah antara salah seorang yang turun menguruskan jenazah anak perempuan Rasulullah. Hampara tempat tidur Rasulullah sallallahu a'lam. Poso-poso ni kita tak baca banyaklah. Kita targetnya insya-Allah dah khatam. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hukum baca Quran sambil baring terletak sedekah ia sihat, hukum dia boleh, hukum dia dapat pahala. Cuma menurut adabnya moleknya baca Al-Quran ni sambil duduk dan menghadap kiblat. Tetapi kalau dia baca Quran sambil terletak, hukum dia boleh. Hukum dia harus dah. Hukum dia harus kerana Rasulullah pernah baca Al-Quran sambil terletak. Rasulullah pernah tidur di atas paha Sayyidina Aisyah. Duduk terletak lah. Maka sambil baca Al-Quran. Maka ulama ambil hukum harus kita baca Al-Quran sambil baring, sambil tidur lah.
Hukum zakat fitrah tanggungnya orang lain. Tak faham ni apa dia ni. Zakat fitrah ni wajib atas diri kita dan orang yang kita tanggung nafkah dia. Maknanya bukan orang-orang lain tu tak wajib kita bayar. Tak wajib kita bayar zakat terah dia. Kalau dia tak ada duit, tak dosa dia lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bayar juga, terpulang kepada kita lah. Tak jadi wajib dah. Tak cukup syarat wajib. Tanda amalan kita tidak kita diterima Allah. Kita tak tahu amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Cuma katanya Nabi, katanya Allah, jika kamu ikhlas buat ibadat semata-mata kerana aku, jangan bimbang, aku akan terima. Kadang-kadang kita tak tahu, kita rasa kita buat ibadat ni kerana Allah, tiba-tiba ada lagi tersembunyi niat-niat yang halus tujuan untuk diri kita, kerana kepentingan kita, ada nafsu halus kita sembunyi dalam tu. Maka terima tak terima kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Tu dipanggil raja, harapan dengan Allah. Sekalipun kita rasa amalan kita tak diterima, tapi harapannya, khaufnya kita ada. Khauf ni takut kita ada, iaitu kita takut amalan kita tak terima dengan amalan kita yang tak berapa ikhlas. Tapi harap tu kena ada. Lebih-lebih lagi orang dekat nak mati kena harap sangat kepada Allah, berharap sangat dengan Allah. Jangan lihat amalan dia, jangan lihat dosa dia, lihat kepada Allah semata-mata, harapan semata-mata kerana Allah terimalah diri dia, amalan dia dan semuanya. Hukum solat dalam keadaan pening kalau pening molek tak ada masalah. Kalau tak hilang akal, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Cuma kalaulah kita semaya itu dalam keadaan kita tak faham apa yang kita sebut, baca tak ngatuk sangat misalnya, maka sunat kita ulang semula. Tapi kalau sah hukum dia dah. Adakah kencing berdiri itu sunnah tak? Sunat kencing tu sambil duduk. Maka kencing sambil berdiri ni makruh. Nabi pernah kencing sambil berdiri, tapi tujuan Nabi kencing sambil berdiri nak mengajak umat yang tidak haram kencing sambil berdiri. Maka Nabi terpaksa kena tunjuk sekali ataupun 2 kali kencing sambil berdiri, kerana Nabi nak ajak umat boleh kencing sambil berdiri, tak jadi dosa. Kalau Nabi kencing sambil duduk semacam, maka jadi haram pula kencing sambil berdiri. Maka Nabi kencing sambil berdiri banyak sebab. Pertama, tempat tu kotor, tak boleh nak duduk, menyebabkan kena kain tu takut jadi kotor najis. Kedua, Nabi sakit pinggang. Maka sakit pinggang ni tradisi dia orang Arab, cara ubatan dia kita kencing sambil berdiri. Kerana kalau orang ni, kalau dia duduk begini, tulang punggung dia akan jadi gini, maka air tu akan takung di ujung sulbi dia. Air kencing dia tak akan habis bertakung di hujung sulbi. Apabila takung di hujung sulbi, maka dia akan jadi kacing, jadi sakit pinggang. Maka kalau kencing sambil berdiri, ya straight lagu ni, maka air kencing tu akan tubik habis. Ni amalan orang Arab. Kalaulah kacing pinggang, sakit pinggang, dia akan kencing sambil berdiri. Sangat mujarab. Ambo kalau duduk tanah harak dulu pun, kalau kacing pinggang ke apa dia, kencing sambil berdiri. Kita buat dalam sehari ke 2 hari, insya-Allah pinggang kita akan kurang sakit. Tu sangat mujarab lah. Lepas pada tu kencing sambil duduk lah. Apakah maksud syaitan dibelenggu? Syaitan kena ikat lah. Bulan Ramadan ni apa maksud syaitan kena ikat? Memang syaitan kena ikat. Lepas tu orang masuk histeria, hak tu jin. Jin masih ada lagi kerana dia kena puasa juga, sebagaimana manusia kena puasa, jin pun kena puasa. Maka dia pun puasa juga. Maka sambil-sambil puasa sepupu kita lah. Nak kena orang lagai inilah nama jin. Lepas tu ada orang jahat. Orang jahat tu bukan syaitan jahat. Jahat tu orang tu, apa syaitan jahatnya? Kau syaitan tu jahat, orang tu baik. Dah orang tu jahat sendiri. Syaitan tak ada pun dah dia jahat. Nafsu dia jahat. Maka dia tetap jahat sekalipun pada bulan puasa. Berlaku kejahatan tak syarat ada syaitan. Nafsu kan ada lagi hak jahat tu. Adakah bau racun tanaman boleh menyebabkan batal puasa? Tak batal puasa dah. Bau tidak membatalkan puasa. Cuma ulama kata makruh mencium benda-benda yang wangi. Bulan puasa kita pakai minyak atar ke apa, kerana menyebabkan apabila kita pakai minyak atar ke ataupun kita mandi bersabun ke, kita rasa macam segar. Wangi ni menyebabkan tubuh kita jadi rasa segar, maka benda yang menyegarkan tubuh ni makruh katanya. Boleh kau buat masjid di rumah waktu bulan puasa? Tak boleh. Masjid ni apabila kita wakafkan jadi masjid, maka dia akan jadi masjid selama-lamanya. Tak boleh bukan pada bulan puasa saja, tak boleh.
Gosok gigi ketika puasa. Nabi kata makruh lepas pada gelincir matahari jangan lagi gosok gigi kerana biasanya orang puasa lepas pada gelincir matahari mulut dia akan berbau kerana puasa. Kalau bubuh gigi, bubuh mulut tu kerana tidur maka sunat kau hilangkan dia. Tapi kalau kerana puasa makruh kita hilangkan kerana fadilat. Nabi kata bau mulut orang puasa la khulufu fam min sha'imin atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah lebih daripada minyak kasturi. Kerana mulut dia berbau kerana Allah. Maka sekalipun di alam dunia ini rasa bau tak molek, tetapi di alam akhirat bau dia sudah berubah menjadi kasturi. Seperti deh macam-macam lah. Jangan kita kiyah atas muka dunia. Bau lagu ni sedap rupanya. Bau busuk mulut dak. Akhirat dia akan berubah menjadi wangi yang sangat indah. Apa hukum tidak berdoa minta rezeki selepas solat? Ni ikut dia ya. Kerana dia tahu Allah Ta'ala tetap memberi rezeki. Adakah dikira sombong tidak merasa berdoa meminta? Gini. Dia ni masalah berdoa ni mengikut makam orang dah. Ada orang siapa peringkat dia tak berdoa dah. Ada peringkat berdoa, ada peringkat tak berdoa. Itu atas makam orang. Kadang-kadang hari ni yang mari perasaan Allah Ta'ala dah tahu dah. Semua hak molek, hak baik. Maka saya malu pula berdoa dengan Allah. Seolah-olah nak mengajar Allah Ta'ala pula. Maka dia tak berdoa hari tu. Bukan kerana sombong kerana dia yakin kata Allah Ta'ala. Makam dia hari tu. Tiba-tiba esok dia mari pula. Ya Allah ya Tuhanku sekalipun mu tahu tapi berdoa ni ibadat. Maka aku nak buat juga ibadat berdoa. Bukan nak mengajarmu ya Allah ya Tuhanku. Bukan nak beritahu benda yang terbaik untukku. Bukan mu tahu lebih baiknya. Katanya Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi. Cukuplah bagi aku ilmu Allah Ta'ala. Katanya Imam Haddad. Allah Ta'ala tahu belakang. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada aku duk minta-minta dan aku duk berusaha-usaha. Tu saya tahu dah apa dia hok molek untuk aku. Patuh fa du'ai wa ibtihali, maka doa aku dan ibtihaku pemintaanku syahidun li biftiqari, hanya menjadi saksi aku ni sangat berhajat kepadamu ya Allah. Bukan nak mengajarmu ya Allah, cuma aku berdoa ni sebagai tanda aku ni sangat berhajat kepadamu. Bukan kerana nak mengajarmu, bukan nak kata ini yang terbaik, bukan nak mengajarmu langsung nak beritahu mu tak tahu. Kau dah mu lupa kau cara mengenai ku dah mu tahu belaka, cuma doa ini sebagai saksi akan berhajatnya aku kepadamu. Tu saja Khusyuk dalam sembahyang, baca Quran, kita dengar apa yang kita baca. Hak tu tak apa, paling kurang dah. Adakah doa boleh mengubah takdir kita royak dah hari tu? Boleh mengubah di Lauh Mahfuz, tapi di ilmu Tuhan tak boleh ubah. Tuhan tahu belaka. Nur Muhammad tu macam mana ustaz? Nur Muhammad ni perbahasa yang panjang. Nur Muhammad ni bukan cahaya lampu, bukan gapo. Nur Muhammad ni martabat kejadian. Martabat kejadian makhluk. Maka ada satu martabat dipanggil Haqiqatul Muhammadiyah, ada kata Nur Muhammadiyah. Macam-macam tu berbahasa kejadian makhluk. Supaya kejadian sebelum alam ni, alam ajsam ni panggil. Alam jisim, alam tubuh. Sebelum alam jisim, dia masuk alam misal, alam contoh dulu. Alam contoh. Supaya kita lah, kalau kita nak buat satu bangunan yang ada sekarang merupakan ada contoh dia. Dalam plan besar tu ada contoh dia. Dipanggil alam misal. Sebelum alam misal dipanggil alam ruh. Alam ruh. Iaitu ruh secara kasar dulu. Sebelum ditafsirkan secara terperinci. Ruh makhluk, ruh manusia, ruh binatang, ruh gapo. Ya buat satu ruh dulu. Maka ruh besar tu dipanggil ruh abur ruh. Waktu Nabi Muhammad kata ana abar ruh. Aku mula-mula ruh yang pertama. Ni kejadian makhluk yang pertama, ruh Nur Muhammadiyah. Ada kata Haqiqatul Muhammadiyah. Itu martabat kejadian makhluk. Martabat kejadian makhluk diberi nama dia. Perbahasa ulama tasawuf dipanggil Nur Muhammadiyah. Isteri rasa tersentuh tangan suami, tapi suami kata dak batal kau dak wuduk. Wuduk selagi mana tidak yakin batal, waswah maka tak jadi batal. Kalau yakin baru batal.
Lagu mana sembahyang Isya 3 rakaat, lepas tu nak tambah pula. Nak tambah lagu mana? Kita tambah lagu tu lah. Lepas pada Assalamualaikum baru teringat. Maka bangun niat nak masuk sembahyang mula. Niat nak sembahyang Isya semula. Allahu Akbar pakai masuk sembahyang gitu. Tak payah usolli fardal Isya semula. Tak payahlah. Niat nak sembahyang semula lagu tu sahaja. Jika tak mahu berkoma boleh puasa, boleh qada, boleh. Tetapi tak dapat fadilat berkhoma. Dia khoma ni jangan hok makruhnya kita khoma kuat-kuat sehingga ada sebab untuk masuk air ke dalam mulut. Konsep kualiti lebih daripada kuantiti. Ada orang banyak zikir tapi hati masih lalai. Alhamdulillah lidah dia dah berzikir dah. Hati lalai insya-Allah. Apabila lidah sentiasa berzikir, lama-lama hati dia akan terkesan juga. Sekurang-kurangnya satu anggota dia lidah dah berzikir dah. Jangan dia tinggal zikir dia kerana hati dia masih lalai. Insya-Allah hati dia akan ikut lidah dia untuk berzikir bersama. Jangan nak dapat hak kualiti. Jangan tunggu, ulama kata jangan kita tunggu ikhlas untuk beramal. Kalau kita tunggu ikhlas dulu baru nak beramal, nescaya kita tak akan beramal selama-lamanya. Tetapi ulama kata beramallah sehingga kamu dapat ikhlas. Beramal-amal lama-lama jadi ikhlas. Apakah hukum imam baca tak lancar? Tak apa, asas sah juga. Asas sah. Jangan menyebabkan tersalah, tak apa. Tak lancar, tak apa. Slow-slow. Hukum ambil air semaya di rumah, lepas tu tak basuh kaki di masjid baru basuh kaki. Hukumnya sah, cuma tak dapat fadilat mualat ketika ambil air sembahyang. Sunat ambil air semaya ni, ambil semaya sudah lalu. Jangan senggil-senggil lagu tu. Betul kau selawat dalam keadaan lalai diterima Allah, betul. Kerana bukan kita yang berselawat, Allah yang berselawat. Allahumma salli ala. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Kita suruh Allah berselawat. Kita masalah tak Tuhan yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah semua ibadat selawat diterima Allah kerana Tuhan yang berselawat. Kita suruh ya Allahumma salli. Ya Allah, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad. Sebab tu diterima Tuhan. Persiapan ilmu untuk baru masuk alam perkahwinan. Banyaklah persiapannya dah. Pertama, tauhid kita, fiqh kita, tasawuf kita, ilmu fardu ain. Kedua, ilmu rumah tangga. Lagu mana hak kita sebagai suami, hak kita sebagai isteri, keluarga apa dia kena belajar. Di samping ilmu fardu ain kena lepas, ilmu rumah tangga pun lepas. Hak tu hak benda akhirat, benda hak kewajipan, hak berdosa. Kedua, ilmu dunia. Perempuan kena pandai masuk, kena pandai goni. Lelaki kena pandai cari duit, kena gapo lagu tu lah. Apakah kelebihan selawat Fatih mohon ijazah untuk diamalkan? Jadi anak ijazah ke selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada dua sirah. Pertama yang disebutkan kepada Said Al-Bakri. Ya ada selawat tengah-tengah tu dia. Ya ada selawat wa ala alihi wa sahbihi. Kedua dinisbahkan kepada Sidi Ahmad At-Tijani, selawat Fatih. Jadi boleh berlaku nak ambil sirah Sidi Ahmad Tijani boleh, Sidi Al-Bakri pun boleh juga. Jadi selawat cara bacanya 50 kali lepas pada subuh. 50 kali baca selawat Fatih lepas pada subuh. Nama kelebihan dia, fadilat dia dapat futuh. Futuh ni Allah Ta'ala pembukaan di dalam ilmu. Kita mengaji faham mudah ke apa dia. Tu. Selawat Fatih 50 kali lepas pada sembahyang subuh, lepas pada baca wirid semua dah. Nak tidur dah pula ke apa dia. Okey, baca selawat Fatih 50 kali sahaja. Ana terima ijazah ni daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Boleh kau tak cerita fizikal Rasulullah agar kami yakin. Fizikal Rasulullah kita baca dalam Syama'il ni. Rasulullah ni tubuh dia sedar, kepala dia sedikit besar. Comel sangat Rasulullah ni, rambut janggut dia begini, janggut dia nipis gini, tebal gini. Ini
Muka dia terlalu indah, kening dia apa comel, hidung dia apa comel, pipi dia bersih molek nah, gigi dia comel, tubuh dia sedar, tubuh dia kemah nah, pakaian apa comel, berserbai apa dia bau wangi. Oh penting indah Rasulullah ni. Nah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Macam-macam cara orang bermimpi Rasulullah. Kebanyakan mimpi Rasulullah ni mari dengan perwatakan kita dan pengetahuan kita. Kalau kita semakin kenal Rasulullah, semakin belajar ilmu syamai, maka Rasulullah akan mari semakin indah, semakin indah. Tapi kalau kita orang biasa, Rasulullah akan mari dengan keadaan pengetahuan kita lah. Sekadar mana pengetahuan kita, sekadar itulah Rasulullah. Nah, supaya kita tengok Allah Ta'ala juga hari akhirat. Bergantung dengan makrifat kita. Semakin tinggi makrifat kita, semakin indah kita tengok Allah. Semakin kita tak makrifat, semakin indah dah. Tapi bergantung atas makrifat. Semakin hebat. Nah. Boleh kodok baca Fatihah bersama dengan imam? Boleh. Tetapi sunatnya tunggu imam baca dulu baru kita baca. Anak perempuan Nabi yang meninggal tu nama Ruqayyah ke Ummul Kulsum. Ada kitab kata Ummul Kulsum. Tu hamba royak dah dah. Hamba royak dah, hamba tak ingat dah syarah ni. Tak ingat sebab dengan hamba ni tak ada syarah. Maka hamba tak ingat. Jadi kalau Ummul Kulsum lah. Hamba tak ingat Ruqayyah ke Ummul Kulsum dah. Kerap bermimpi kiamat, apakah petanda dia? Petanda dia kehidupan kita akan berubah daripada kejahatan kepada kebaikan. Itu sahaja. Tengoklah kehidupan kita sekarang, dunia semakin kurang, akhirat semakin bertambah. Gitulah nak ya. Antara hutang dan umrah mana yang diperlu tunai dulu? Hutang dengan manusia dulu selesai. Hutang dengan manusia dulu selesai, lepas tu baru pergi umrah. Nah, kerana apa? Kerana pergi umrah dengan hutang, tak boleh lah. Pergi haji dengan hutang. Siapa Rasulullah kata tak boleh pergi. Ulama fiqh kata tak boleh pergi. Haji kalau kita berhutang. Kerana apa? Kerana apabila kita pergi tu, kita risiko kepada orang berhutang. Kita mati tengah jalan kepada dia. Maka hutang akan selesai dulu. Ataupun minta izin. Kita nak pergi ke umrah. Saya ada hutang awak tapi saya nak pergi umrah. Saya nak minta izin. Kata tu dia saya izin. Tak apalah awak pergi umrah dulu. Okey, baru pergi umrah. Kalau dia tak izin, selesai ke hutang dia dulu. Perlu diamal untuk bermimpi Nabi. Pertama banyak baca sirah Nabi. Banyak baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Banyak baca mengenai jasa-jasa Nabi kepada kita, akhlak-akhlak Nabi. Banyak hadir majlis-majlis habaib, majlis-majlis anak cucu Nabi. Mudah-mudahan selawat banyak, insya-Allah kita akan bermimpi dengan datuk dia. Dialisis pukul 4 sampai maghrib boleh kodok jamak zuhur dengan asar, boleh hukum dia dah. Jamak dulu baru buat dialisis. Adakah semua umat dapat minum telaga Kausar? Bagi orang yang dapat minum lah, bagi orang yang tak dapat minum ada juga. Hadis Nabi pun sebut ada orang yang dihambat daripada telaga Kausar. Tak boleh minum kita nak kata apa. Hukum semaya di masjid lagi selepas dilari oleh kerajaan. Hukum dia tak ada masalah lah. Jangan sampai perikat menyusahkan orang. Seperti menyebabkan penyakit ni bertambah. Kawasan hok penyakit, kita pergi semaya juga. Maka tak boleh nak kawal penyakit tu semakin hari semakin bertambah. Kerana ada orang yang berkumpul lagi. Maka tak boleh lah. Tapi kalau kawasan kita kata misalnya kawasan bersih. Boleh kira lagi. Taklah jadi masalah kepada masyarakat. Ingat ibadat ni ada bab kalau menyebabkan mudarat secara umum, tak boleh lah. Melambatkan sembahyang. Jangan lambat sampai keluar daripada waktu. Afdalnya sembahyang ni awal waktu, kerana kalau kita sembahyang waktu di samping dapat pahala sembahyang, dapat pahala awal waktu. Beza syirik khafi, syirik jali ni ada anak sebut panjang dah. Syirik khafi ni syirik halus, syirik jali ni syirik jelas lah. Namun ada dalam video hamba cari syirik khafi, syirik jali ada dah. Sapu minyak sampai masuk ke dalam hidung, apa hukum dia? Minyak angin. Kalau masuk sikit-sikit tak apa, jangan masuk ke dalam ni, tak boleh lah. Bau dia tak ada masalah apa, jangan masuk minyak tu.
Boleh qada semaya sambil menguak. Menguak tak apa, asal jangan mengganggu bacaan dalam sembahyang. Nah, bacaan tahiyat, baca Fatihah apa semua. Orang lain kita terganggu, orang lain tak apalah. Jangan terganggu bacaan saja. Sah ke perfume alkohol untuk solat, khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hukum main forex. Main forex ni tukar duit lah. Tukar duit apa hukum dia? Hukum dia khilaf ulama lah. Kalau tukar duit direct gini, kita pergi macam forex direct gini tukar duit direct, money changer ni direct gini tak apa. Tapi kalau tukar duit melalui ataupun jual duit kau apa dia melalui internet, ni tak boleh. Ulama kata ada unsur riba kerana ada masalah lah. Kerana kaedah dia barang ribawi ni mesti diserah secara segera lah. Berapa syarat tidak dapat dipenuhi kalau kita main melalui internet. Apa beza wajib pada adat, harus pada adat? Adat ke adat ni? T ke B ni? Wajib pada adat. Tak tahu. Kalau wajib pada adat ni dalam bab ilmu tauhid ni. Wajib adat dengan harus adat. Wajib adat ni benda yang biasa berlaku dan boleh tak berlaku. Wallahu a'lam. Nabi dah salih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.